barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Pengurusi Masjid, Barisan DJK Masjid, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah malam ni kita tengok lagi pada surah An-Nur ayat 30. Ayat 30. Dan saya akan baca ayat 30 dan 31. Panjang sikit. Ayat 31 tu panjang. Tak apalah, kita baca. Tuan-tuan ikut kuat-kuat lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum nampak kan? Zalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبؤولتهن أو آبائهن بؤولتهن أو أبنائهن بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال
أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, Allah Ta'ala berfirman pada ayat 30 surah An-Nur yang berbunyi, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Yang bermaksud, Qul, katakanlah wahai Muhammad, lil mu'minina, kepada orang-orang lelaki yang beriman. Mukminin, kataan lil mu'minin tu, mukminin tu dia sebenarnya khusus kepada orang lelaki. Sebab ayat bawah lil wa kullil mu'minat, itu untuk orang perempuan. Mukminin untuk orang lelaki, mukminat untuk orang perempuan. Okey, balik ayat asal kita tadi. Yaghuddu min absarihim. Apa maksud dia? Supaya mereka menyekat pandangan mereka. Yaghuddu min absarihin, menahan ataupun menyekat pandangan mereka. Wa yahfazu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka, menjaga kehormatan. Zalika azka lahum, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya. Khabir ni pengetahuan yang mendalam, diterjemahkan di sini, tapi yang lebih tepat adalah lebih berpengalaman. Khabir adalah lebih berpengalaman. Bima yasnaun, tentang apa yang mereka kerjakan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala cakap pada Nabi, wahai Muhammad, qul lil mu'minin, ucaplah, katakanlah ataupun perintahkan kepada orang-orang mukmin lelaki, kepada orang lelaki, apa benda perintah tu? Yaghuddu min absarihim, menahan ataupun menyekat pandangan mereka. Dalam ni dia sebut apa? Menahan pandangannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, surah An-Nur daripada awal ayat yang pertama sehingga beberapa ayat selepas itu, dan sehingga kepada ayat yang kita baca pada malam ini, Allah menitik beratkan tentang masalah sosial. Ayat pertama pasal zina, kan? Perempuan penzina dengan lelaki penzina.
hendaklah dirotan sebanyak 100 rotan. Kemudian tuduhan, masuk bab tuduhan, panjang lebar bab tuduhan. Dan malam ini ayat 30 ni Allah bicara pasal mata, pandangan orang lelaki. Allah perintahkan supaya orang lelaki menahan pandangan mereka. Tuan-tuan, dalam bahasa Arab, yaghuddu ni menahan pandangan ni, asal perkataannya adalah cacat, tidak sempurna. Yaghuddu ni cacat ataupun tidak sempurna dari sudut pandangan. Maknanya bukan kata Imam Sya'rawi, bukan kata kita tengok sebelah mata cacat, bukan macam tu. Yaghuddu ni cacat ataupun menahan ataupun menyekat pandangan, maknanya kita mengawal pandangan kita. Kita kawal pandangan kita, kita tidak buka mata kita ni seluas-luasnya. Mana ni tuan-tuan? Apabila kita melihat wanita, apabila kita melihat wanita, maka mata kita tak boleh nak buka seluas-luasnya. Kena tahan pandangan kita. Kena tahan pandangan kita, kena kawal pandangan kita. Tuan-tuan, kata Imam Sya'rawi, dia ada 4 kategori. Ada 4 kategori manusia ataupun keadaan yang berlaku. Yang pertama ialah an yaghudda huwa basaruhu wa la tubdi hiya zinataha. Maksud dia yang pertama ni ialah orang lelaki menahan pandangan dia, manakala orang perempuan tidak menzahirkan perhiasannya. Ini keadaan yang baik. Orang lelaki jaga pandangan, orang perempuan tidak menzahirkan perhiasannya. Yang kedua, orang lelaki jaga pandangan, tapi orang perempuan menzahirkan perhiasan dia. Yang ni kata Imam Sya'rawi tidak bahaya sangat. Tak bahaya sangat. Walaupun orang perempuan menzahirkan dia punya dia punya perhiasan, tapi dengan sebab orang lelaki kawal pandangan, tak jadi bahaya sangat. Yang ketiga, an yanzura huwa wa la tubdi hiya zinataha. Orang lelaki tak jaga pandangan dia, dia tengok, tetapi orang perempuan menjaga daripada menzahirkan perhiasannya. Orang lelaki tak jaga, tapi orang perempuan jaga, juga tidak bahaya sangat. Keadaan yang keempat, wahia an yanzura, iaitu orang lelaki melihat, wala yaghudda basaruhu, dan tidak menjaga pandangannya, wa anta tazayyana hiya wa tubdi zinataha, sedangkan orang perempuan menzahirkan perhiasannya dan sengaja berhias-hias. Yang ni kata Imam Sya'rawi, faqad yakunu al-khatr, maka di sinilah wujudnya bahaya. Tuan-tuan, Islam meletakkan peraturan ini sebab dalam ayat, tuan-tuan tengok ayat last, Allah Ta'ala sebut akhir ayat ini, innallaha khabirum bima yasnaun. Allah maha berpengalaman. Allah dah tahu dah. Allah cipta manusia, Allah tahu perangai manusia ni. Kalau buat macam ni, dia ni nampak gaya, tak boleh ni. Tak boleh. Kan? Jenis orang pengalaman, orang tengok, kan? Orang nampak, tuan-tuan. Jadi Allah maha berpengalaman. Jadi Allah tak nak masyarakat manusia berada dalam huru-hara. Allah suruh orang lelaki jaga pandangan,
supaya tidak berlaku pencemaran dalam keturunan. Sebab tak jaga pandangan, ini yang menjadikan berlakunya pencemaran keturunan, tuan-tuan. Berlakunya perzinaan. Sebab apa? Tak jaga pandangan. Allahu Akbar. Zaman sekarang, orang lelaki tak jaga pandangan, orang perempuan pakai yang ketat-ketat semua. Allahu Akbar. Tudung pakai, kan? Tudung pakai, tapi seluar ketat yang amat, singkat, baju ketat, semua saiz S, kan? Semua saiz S. Tak nak pakai yang yang menutup aurat sepenuhnya. Allahu Akbar. Ini jadi masalah. Lagi teruk keadaan zaman sekarang, tuan-tuan. Zaman wanita tak pakai yang ketat-ketat pun anak zina dah ratus ribu dah kat Malaysia, tuan-tuan. Zaman wanita pakai ketat-ketat ni, Allah, tak ada apa, habis hancur lebur, tuan-tuan. Hancur lebur. Orang lelaki tak semuanya soleh, kan? Mungkin kita orang yang berumur ni boleh jaga mata, boleh kawal mata, tapi orang muda macam mana? Kan? Maka kata, ada ulama kata, dalam syairnya dia kata apa? Nazratun fabtisamatun fasalamun fakalamun famau'idun faliqa'un. Maksud dia ialah mula-mula pandang, tengok, kemudian senyum, kemudian senyum, lepas senyum fasalamun, bagi salam, salam, Assalamualaikum, tak jawab dosa. Ayat ujung tu tak jawab dosa. Tapi kalau salam tu salam nak mengorat, jawab dosa, tuan-tuan. Kalau dah tahu dah memang salam tu salam mengorat, jawab dosa. Fakalamun, bila bagi salam, hak laki bagi salam, perempuan jawab salam, ada tindak balas. Fakalamun, maka ada ruang bersembang. Ada ruang bersembang. Zaman sekarang dengan WeChat-nya, dengan WhatsApp, dengan Twitter, dengan bagai-bagai, boleh sembang. Famau'idun, lepas tu dia akan buat temu janji, jumpa. Faliqa'un, selepas buat temu janji, bertemu. Bila bertemu, inilah bermulanya masalah pencemaran keturunan, tuan-tuan. Allahu Akbar. Jagalah anak masing-masing, jagalah ahli keluarga masing-masing. Tuan-tuan, jangan ada di kalangan ahli keluarga kita wanita-wanita ataupun anak dara yang pakai ketat-ketat, tuan-tuan. Jangan ada. Yang pakai ketat-ketat ni, dia akan menyumbang ke arah perkara yang tidak baik. Ke arah perkara yang tidak baik. Jadi nak buat macam mana tu? Sepatutnya ada peraturan Islam, peraturan mahkamah syariat untuk mendakwa mana-mana wanita yang berpakaian ketat. Nak dakwa, tuan-tuan. Kerana apa? Dia penyumbang kepada masalah sosial, kan? Nak pakai ketat dalam rumah dengan suami, kan? Hak tak ada suami lagi, jangan nak pakai-pakai, kan? Jangan cuba nak pakai benda tu, kan? Kemudian wa yahfazu furujahum. Yang pertama, jaga pandangan.
Yang kedua, wayahfazu furujahum, dan menjaga maruah mereka. Maruah kat sini furujahum sebenarnya kemaluan. Ya, kemaluan. Maknanya tidak menyalahgunakan kemaluan. Ya, tidak menggunakan kemaluan pada tempat yang tidak halal. Dia berpunca daripada pandangan, tuan-tuan. Berpunca daripada pandangan. Kalau tak jaga pandangan, erti katanya dia akan bawa seseorang itu kepada suasana menyebabkan dia tidak menjaga kemaluan. Ya? Dia tidak menjaga kemaluan dia. Dulu belah-belah barat, dululah, sekarang pun sama je. Baru kenal, cakap, sembang, apa, dah boleh hajat tidur sekali dah. Dulu orang barat macam tu. Sekarang kat Malaysia pun dah ada dah macam tu, tuan-tuan. Tak ada sembang jauh sangat dah. Dah boleh hajat lah. Boleh hajat nak pergi mana. Allahu Akbar. Maknanya orang lelaki dan orang perempuan, dia tak jaga kehormatan dia, tak jaga kemaluan dia, tak jaga pandangan dia. Allah tidak nak perkara ini berlaku. Sebab apa? Sebab bila perkara ini berlaku, maka yang akan menjadi huru-hara adalah masyarakat. Masyarakat yang akan jadi huru-hara. Tuan-tuan boleh tengoklah apa kesan bahayanya berzina. Bahayanya berzina, antaranya akan turun bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Bala bencana akan menimpa masyarakat tu. Kita tak tahulah penyakit COVID yang ada pada hari ini adakah akibat daripada kelalaian manusia menjaga kehormatan diri sebagaimana diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selamba zaman sekarang kan. Kalau pergi pasar-pasar, boleh dikatakan sebahagian besar wanita-wanita pakai ketat. Pergi pasar raya, kan? Pergi shopping kompleks, kan? Pergi hypermarket, subhanallah, kan? Tak kira lah, sama je orang Islam, Melayu, Cina, India, kan? Sama je tuan-tuan. Semua nak pakai ketat. Allah Akbar. Dan diajar, dididik macam tu. Kan? Nak bersukan, nak masuk dalam sukan apa jenis pun kena pakai ketat. Sekarang tak ada dah sukan yang pakai longgar-longgar, tak ada dah. Kayuh basikal pun nak ketat. Sukan renang lagilah, gimnastik lagilah. Kan? Allah Akbar. Dididik, masyarakat dididik untuk pakai macam tu, kan? Untuk guna, untuk berpakaian macam tu. Lepas tu mata tak, memang tak jagalah. Geng-geng ni sembahyang pun tak, kan? Ramai yang tak sembahyang. Jadi itu semua punca-punca kepada gejala sosial, kepada pembuangan anak. Lahirnya anak yang tidak sah taraf, anak zina. Oh, bahaya tuan-tuan. Wa ni'azubillahi min zalik. Dulu orang-orang soleh ramai. Sebab apa? Sebab dia orang bab aurat ni dia orang jaga, kan? Mata jaga, aurat pun jaga. Zalika azka lahum, yang demikian itu, jaga mata dan jaga kemaluan itu adalah yang terbaik bagi kamu. Sama tuan-tuan, kita nak khusyuk dalam sembahyang, kita nak rasa manisnya ibadat pada Allah Ta'ala, antara perkara yang kena buat adalah jaga mata. Bila kita jaga mata, kita akan rasa seronok, dia akan rasa khusyuk dalam beribadat kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau tak jaga mata, yang tu semayang pun lalai, kan? Baca Quran pun malas, kan? Jadi semua tak cantik. Semua ibadat kita jadi tak cantik.
Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa yang kamu lakukan. Orang lelaki, orang perempuan ni dia adalah ibarat seperti cas positif negatif, kan? Dia kalau bertemu, dia menyebabkan keluarnya benda lain, kan? Positif negatif. Ulama kata tidak boleh berkhalwat antara lelaki dan perempuan walaupun atas alasan belajar Quran. Ulama buat garis panduan tu nak jaga supaya manusia ni selamat, kan? Tak boleh tuan-tuan, walaupun mengajar Quran, tak boleh antara lelaki dengan perempuan hanya dia berdua je, kan? Kalau ada orang lain tak ada masalah, ini berdua je, kan? Sebab ulama kata kejap lagi dia akan letak Quran tu tepi, kan? Dia akan pinggirkan Quran, jadi cerita lain. Itu hak belajar Quran. Ni kalau hak belajar menari, belajar apa ni tuan-tuan, habis ya. Tak payah tak payah nak cakap Kalau belajar Quran pun ulama tak bagi, kan? Takut dibimbangi akan berlaku masalah, apatah lagi hak lain tuan-tuan. Ini menyanyi berduet sekali, kan? Berduet laki perempuan, kan? Tak ada orang lain dah. Wish, dia ingat iman dia tu kuat. Tak apa, kita test iman, kan? Test nak cuba iman. Janganlah. Bila laki dan perempuan duduk berduaan, yang ketiga siapa tuan-tuan? Setan. Mari dah, dia mari tu lah. Seronok, kan? Yang tu orang lelaki, orang perempuan ni yang belum kahwin, kan? Yang bukan suami isteri, dia kalau duduk berjam-jam tu dia rasa kejap je, kan? Tadi baru sembang, kan? Baru sembang, kan? Dia tak rasa masa berlalu. Syok. Setan duk masukkan rasa sedap tu, kan? Seronok. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila ni kata Imam Sya'rawi, bila Allah Ta'ala perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya arahkan orang beriman, wahai orang beriman, jagalah pandangan kamu. Ini adalah tuntutan yang cukup penting kepada orang beriman. Cukup penting. Sebab ini khusus untuk orang beriman. Ayat ni tak dituju kepada orang kafir. Ayat ni dituju pada orang beriman. Supaya apa? Supaya masyarakat orang beriman ni akan menjadi masyarakat yang soleh. Kalau orang beriman pun rosak masyarakat dia, apatah lagi orang yang bukan beriman. Lagi hancur lebur tuan-tuan. Jadi kata Imam Sya'rawi, menjadi tanggungjawab orang beriman untuk patuh dan taat kepada perintah Allah ini. Menjadi kewajipan. Bukan kata tak apalah, nak buat, tak nak buat, terpulang. Tak ada. Ini dah jadi kewajipan, kata Imam Sya'rawi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kemudian Allah kata innallaha khabirum bima yasnaun. Allah Maha berpengalaman kerana dalam urusan seks, nafsu, syahwat manusia ni Allah Maha mengetahui. Allah jadikan kita sebagai manusia, sebagai khalifah atas muka bumi. Apa maksud khalifah atas muka bumi? Untuk melaksanakan segala arahan perintah Allah Ta'ala. Tapi kalau dah dalam bab hubungan seksual ni dah rosak, bagaimana nak jadi khalifah kepada Allah dan Rasul? Memang tak jadi. Khalifah atas muka bumi ni
tidak akan terlaksana kalau orang beriman tidak jaga benda ni. Okey tuan-tuan, tengok pada ayat 31. Panjang ni, tapi kalau sempat kita habiskan, kalau tak sempat kita tangguh selepas raya insya-Allah, kan. Ayat 31 Allah Taala berfirman, wa kullil mu'minina yaghdud min absarihin wa yahfazna furujahun. Sama dengan orang beriman atas, orang lelaki atas. Yaghuddu min absarihim, bawah ni yaghdudna min absarihin. Ini tuan-tuan, dia grammar bahasa Arab. Grammar bahasa Arab. Kalau untuk laki dia yaghuddu, perkataan tu ya, ghin, dot, waw, alif. Waw, alif. Waw, alif tu tanda kepada lelaki. Kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab lah, grammar dia. Waw, alif itu adalah kegunaan untuk orang lelaki. Adapun untuk orang perempuan, dia akan jadi yaghdudna. Dia ada nun ujung dia. Na belakang tu, nun berbaris atas belakang itu menunjukkan kepada perempuan. Perempuan. Ini yang tu apa tuan-tuan, bahasa Arab ni dia tak boleh nak main-main, tak boleh nak ikut dan kita je. Dia ada kaedah dia yang cukup ketat. Cukup ketat. Kalau cakap dengan orang perempuan, ayat kita tu akan berubah, kan? Kalimah kita akan berubah. Kalau orang lelaki, kita cakap anta. Kalau orang perempuan cakap apa? Anti. Anti. Dalam bahasa fusahah dia lah, bahasa rasmi dia, kan? Anta untuk lelaki, anti untuk perempuan. Innaka, sesungguhnya engkau untuk lelaki. Kalau untuk perempuan, innaki, sesungguhnya engkau perempuan. Innaki, baris berubah, kan? Jadi tuan-tuan, dan insya-Allah wa kullil mu'minat, dan cakaplah wahai Muhammad kepada wanita mukminat yang beriman, yaghdudna, jaga mata dia, min absarihin. Tadi laki Allah suruh jaga mata, ni yang perempuan pun Allah suruh jaga mata juga tuan-tuan. Sebab sama je laki perempuan ni, dua-dua kena jaga tuan-tuan mata. Saya tengok yang duk bising-bising beberapa tahun. Ada orang pakai tudung, lepas tu pakai rantai leher kat luar. Ada tak? Tak ada, kan? Memang tak ada. Rantai leher ni kat dalam, itu perhiasan dalaman, tak boleh dizahirkan. Subang telinga ni, kan? Kat telinga ni tak boleh dizahirkan. Tapi kita kadang-kadang tengok artis, bagai-bagai jenis bentuk subang dia. Ada yang jenis panjang, ada jenis bulat sama besar dengan rim motor, rim basikal, kan? Agak-agak gitulah, kan? Pakai macam tu, Allahu Akbar. Tu tak boleh dizahirkan. Hak boleh ni disebut dalam ni, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Janganlah dia menzahirkan perhiasan dia kecuali memang yang telah terzahir, kan? Gelang ni kat tangan boleh lah, kan? Gelang emas ke apa ke, kan, kat tangan tu boleh lah. Tapi kalau gelang dia sampai ke siku, itu melampau lah tuan-tuan. Itu melampau. Itu dia sengaja nak apa tuan-tuan? Nak mencederakan diri dia. Orang lelaki tengok hak baik tak apa, kena hak jahat tengok dia datang dengan pisau potong, dengan pedang, kan, potong tangan. Bahaya. Wanita-wanita cukup bahaya.
dengan perhiasan, kena hati-hati. Sekadar sahaja boleh. Kalau melampau, kan sekarang ada orang yang suka menunjuk-nunjuk ni perhiasan, gelang emas, rantai leher, kan, Masya Allah, harga ratusan ribu, 150,000, kan, 200,000, juta pun ada, kan, nak tunjuk, kan, nak tunjuk pada orang. Tak boleh, tuan-tuan, bahaya. Itu menyebabkan diri dia tak selamat, menyebabkan diri dia tak selamat. Perompak ada kat mana-mana ya, tuan-tuan. Last, saya pergi pada ayat ni, apa ni, tak dah habis dah, sebab insya dah masuk lama dah. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Apa maksud dia? Tengok Ji, maksud dia Ji. Dia kata apa? Dan hendaklah mereka, baris kedua tu. Baris kedua. Dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya. Okey. Itu arahan Allah Ta'ala. Wal yadribna bi khumurihinna. Hendaklah dia pakai tudung, wanita pakai tudung, dia menutup kedua-dua buah dada dia. Itu spek, apa ni, spek tudung wanita dalam ayat Quran. Orang zaman sekarang tudung kadang-kadang pakai tudung tapi kat leher je, kan? Itu tak ikut spek, tak ikut spek sebenar. Islam nak supaya dilabuhkan tudung tu. Dulu tuan-tuan, oleh kerana ada di antara pemimpin kita, isteri-isteri dia tidak bertudung, maka ada orang cakap, dalam Quran tak ada arahan bertudung ni. Allahu Akbar. Dia boleh cakap mudah-mudah, tuan-tuan, tak ada arahan bertudung. Pada ayat ni jelas-jelas, wal yadribna bi khumurihin, kan? Hendaklah wanita-wanita melabuhkan tudung mereka. Khumur ni tudung, khumurihin, itu tudung. Dah qomat kejap dan setengah ulama mengatakan untuk belakang lah, untuk bahagian belakang wanita, dia tudung tu setengahnya mengatakan melepasi punggung. Tuan-tuan tengok telekung yang dipakai oleh wanita waktu solat, kan? Telekung waktu solat macam mana? Kecil ke besar? Labuh ke singkat? Labuh, kan? Dia sepatut kat luar pun macam tu. Waktu solat labuh, kan? Waktu kat luar kecil je, kan? Setengah tu pakai tarbus je, kan? Tarbus pakai apa? Saya panggil tarbus, minta maaf lah, kan? Pakaian wanita, kan? Dia pakai yang tu je. Allahu Akbar. Hak tak tudung tu tak kira lah, tuan-tuan. Itu memang salah besar lah, kan? Islam suruh tutup leher dan belahan dada. Leher dan belahan dada kena tutup wanita. Itu dia kena labuh sampai ke melepasi buah dada, kan? Itu apa ni, ala juyubihinna, tu dia terjemah kepada kudung ke dadanya, kain kudung. Ini bahasa mana kain kudung? Indonesia kot. Malaysia tak ada asal kudung ni, kan? Kudung ni memang putus lah. Dalam terjemahan saya, dalam handset saya ni, terjemahan dia kain tudung. Jadi tuan-tuan, itu panjang. Lepas tu Allah kata wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihin, dan jangan dia menzahirkan perhiasan dia kecuali kepada suami dia, ayah-ayah dia. Yang tu kita sambung kemudian, kan? Siapa yang boleh untuk wanita menzahirkan perhiasan dia? InsyaAllah kita bertemu
lepas daripada hari raya. Itu pun kalau saya ingat, kalau tidak saya langkau, saya pergi ayat 32 kan, ayat 32. Tak ingat dah ayat ni ya. Kena insya-Allah catat. Apa ni, saya rasa cukup sekadar tu untuk malam ni. Ada nak tanya tak? Ada soalan? Kalau tuan-tuan tanya, tuan-tuan lambat balik. Saya rasa cukup sekadar tu, dan harap apa yang disebut tadi jelas. Yang pertama, laki dan perempuan kena jaga pandangan, kena jaga kehormatan, kena jaga kemaluan, dan tidak bergaul bebas. Ini adalah untuk keharmonian masyarakat, kerukunan masyarakat, insya-Allah. Jadi kalau kita amalkan benda ni, semuanya akan selamat. Jadi saya rasa cukup sekadar itu untuk malam ni. Apa yang baik datang daripada Allah Ta'ala, apa yang kurang datang daripada diri saya sendiri. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.